Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan membuahkan iman, menyuburkan iman, memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan hari-hari hadapan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi itu sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan Al-Musalan kepada semua yang hadir, yang mulia Tengku Murni, Nur Abdullah, Chaidin Faz, Nuripa Ma'arif, Nur Abdullah, semua yang hadir, alhamdulillah, syukur. Jadi antara pesan Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi bagaimana kita nak beramal tanpa ilmu? Ya, Suzy Daniel, Siti Khadijah, Mariatul Qibtiyah, Ruhana Sa'ad. Ya, sebenarnya kita beramal mestilah berasaskan kepada ilmu, kerana dalam hadis ataupun asar yang sampai kepada kita kisah perpisahan dua orang sahabat. Seorang daripada mereka ingin menuntut ilmu, seorang daripadanya ingin beribadah. Bila mereka bertemu selepas puluhan tahun tidak bertemu, ikut kisah yang sampai tentang Bani Israel ini, tiba-tiba yang beribadah 40 tahun itu beritahu temannya, di satu hari ketika dia nak menaiki tempat untuk beribadah itu, dia terpijak seekor katak, ataupun riwayat lain mengatakan tikus. Oleh kerana simpati pada haiwan yang lemah itu, dia telah mengambilnya dan mengikat dalam serbannya untuk pergi ke tempat beribadah yang berada di puncak bukit itu. Ya. Lalu temannya yang menuntut ilmu dalam tempoh 40 tahun itu berkata kepadanya, aduhai ruginya engkau beribadah, daripada waktu engkau memijak tikus ataupun katak itu dan menyimpannya dalam serbanmu, engkau berasal daripada emosi binatang itu, binatang yang lemah, engkau letakkan dalam serbanmu, maka ibadahmu mengandungi pakaian bernajis. Farid Misbah, Adriana, ya. Jadi Saadia Basar, Gani Kirung, Haji Hamidah, semuanya hadir. Nazir Salih akhirnya bila berlaku keadaan demikian, beliau mengatakan bahawa dia telah pun beribadah dengan katak ataupun tikus dalam serbannya, beribadah tanpa ilmu lah namanya tu. Lalu ibadahnya ditolak oleh Allah SWT, kata temannya menuntut ilmu tadi. Jadi pentingnya ilmu dalam kita beribadah adalah satu teras yang penting. Dan itu kita telah bincangkan dalam surah An-Nisa yang lalu dalam waktu tafsiran surah ini, bila Allah menyatakan qal ladzina utul ilma wal iman, berkatalah orang yang diberikan ilmu dan juga iman. Dalam setengah keadaan ilmu mendahului iman, kerana ilmu lah membantu kita untuk menyuluh kepada iman. Jadi tuan-tuan, saya nak baca sedikit mukadimah daripada kitab Adabul Mufrad yang saya janjikan ni, karangan Imam Bukhari. Kitab penting, kitab yang kedua penting selepas Al-Jami' As-Sahih yang merupakan karangan Imam Bukhari ini. Maka saya baca di bahagian awal ni catatan daripada Yang Berhormat Menteri Agama kita, Senator Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Al-Bakri. Jadi di awal ni saya baca supaya tuan-tuan faham apakah maksud kitab Adabul Mufrad ni. Satu mukadimah yang sangat baik saya kira, ya. Permulaannya segala puji bagi Allah, tentu baginya Tuhan sekalian alam tempat kita bernaung, salawat dan selawat ke atas Rasulullah SAW. Kitab Adabul Mufrad ni karangan Imam Bukhari merupakan karya agung beliau selepas Sahih Bukhari. Kitab ini mengandungi kumpulan hadis berkaitan segala skop adab dalam kehidupan, pentadbiran dan kenegaraan. Selain adab kepada ibu bapa, adab kepada anak, adab sama manusia, adab kepada anak yatim, adab kepada jiran tetangga, adab bersilaturahim, dan adab kepada Rasulullah SAW, dan adab kepada Allah SWT. Saya nak bacakan kerana saya amat tarik dengan mukadimah ini, tuan-tuan. Imam Bukhari merupakan seorang ulama hadis yang terulung dari dulu hingga sekarang, yang berikan perhatian khusus terhadap permasalahan hadis. Nama sebenar Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Dilahirkan pada 13 Syawal di Bukhara, kini terletak di bahagian timur Uzbekistan, dalam keluarga keturunan Iran. Bapanya meninggal dunia semasa beliau masih kanak-kanak. Ibunya membesarkan dan mendidik beliau bersendirian dengan penuh ihsan, serta berkorban untuk memberikan pendidikan yang terbaik buatnya. Lagi sekali saya bacakan untuk tuan-tuan.
Semasa kecil lagi, IQ dan nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Selain sifat warak dan memiliki ingatan yang luar biasa, beliau sangat bersungguh dalam pelajarannya. Diriwayatkan ketika berusia belasan tahun, beliau sudah menghafal lebih 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maknanya orang baik-baik ni memang telah ditentukan kebaikan untuknya daripada awal. Kita rajin-rajinlah mohon kepada Allah SWT, tuan-tuan, supaya diberikan kebaikan. Seperti contohnya doa yang Nabi kerap amalkan daripada riwayat Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, beri kepada aku ketakwaan, hidayah, kesucian diri dan juga kekayaan. Ketika berusia 16 tahun, Imam Bukhari telah berkunjung ke Mekah bersama ibunya untuk mengerjakan ibadah haji. Imam Bukhari terlalu teruja berada di Mekah hingga beliau memanjangkan tempoh kunjungannya bagi yang bolehkan beliau berguru dengan lebih ramai ilmuwan di sana. Pada usianya 18 tahun, disebabkan minat beliau yang mendalam dalam sejarah dan hadis Nabi SAW, Imam Bukhari telah menerbitkan bukunya pertama tentang sahabat-sahabat Rasulullah, diikuti dengan buku sejarah kedua bertajuk Tarikh Al-Kabir. Pada usia 18 tahun telah menulis kitab. Aduhai, Masya Allah, Jana Yusuf, Fatimah Wati, Puteri Mastura, pada usia 18 tahun telah pun menulis kitab. Masya Allah. Bersama kita ada Recep Tayyip Erdogan, Dagon, Baik, beliau menumpukan semua tenaga bertemu dan muzakarah dengan para ulama yang terulung, mengkaji, menteliti lebih banyak hadis Nabi SAW. Usaha ini membawa Imam Bukhari mengunjungi Damsyik, Kahirah, Baghdad, Basrah, Madinah dan tempat-tempat yang lain untuk mendalami dan membincangkan hadis-hadis yang dipelajari. Semasa di Baghdad, Imam Bukhari telah muzakarah beberapa kali dan begitu lama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Maknanya Imam Ahmad bin Hanbal ni salah seorang guru Imam Bukhari. Semasa pengembaraan ilmunya, Imam Bukhari hanya mempunyai satu matlamat, iaitu mengumpulkan sebanyak ilmu yang mungkin untuk melayakkan beliau membuat pengumpulan terbesar sunnah Nabi SAW. Begitu tekun beliau menulis, pada satu ketika beliau berkata, saya telah menulis mengenai 1,800 orang, yang mana setiap orang telah meriwayatkan hadis Nabi, dan saya hanya menulis mengenai mereka yang telah lulus ujian yang ditetapkan. Jadi Imam Bukhari ini mengkaji terlebih dahulu sesiapa yang membawakan hadis itu. Imam Bukhari mempunyai ingatan yang mengagumkan. Semangatnya terhadap hadis tidak dapat ditandingi. Beliau merakamkan hadis Nabi dalam kitabnya bertajuk Al-Jami' As-Sahih. Beliau membuat penyelidikan selama 16 tahun, meneliti lebih 600,000 hadis sebelum memilih hanya 7,525 buah hadis sahaja yang beliau berpuas hati menepati ta'rif sahih yang telah ditetapkan olehnya sendiri. Jadi Imam Bukhari telah pun meletakkan syaratnya yang tertentu yang begitu ketat dan milih hanya 7,000 lebih hadis daripada lebih 600,000 hadis yang dikumpulkan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kealiman dan kemasyhuran Imam Bukhari menimbulkan perasaan iri hati di kalangan beberapa orang ulama. Ini adalah, tuan-tuan, memang ada sifat hasad di kalangan manusia, terutamanya orang yang berada dalam bidang yang sama. Doktor dengan doktor ada, engineer dengan engineer ada, tak terkecuali ustaz dengan ustaz pun ada perasaan hasad ini, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian, Jadi janganlah dihairankan. Baik, hadis-hadis dikumpulkan Imam Bukhari memiliki darjat yang tinggi hingga beliau digelar Amirul Mukminin fil Hadis, yang maksud pemimpin bagi orang-orang beriman dalam hadis. Dan perasaan iri hati yang menimpa beberapa orang ulama yang ada di sekitar Bukhara telah pun menyebabkan mereka menyakiti Imam Bukhari ini, sehingga Imam Bukhari berdoa dengan doanya masyhur. Saya pernah ajar doa ni untuk tuan-tuan, iaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kehidupan ni sebab penambah amal salihku, dan kematian itu sebab berhentinya aku dari melakukan kejahatan. Jadikanlah kehidupan ni punca bagi kebaikan untukku, jadikan akhirat tempat kembali aku sebagai tempat untuk kembaliku kepadamu. Jadi doa ini, tuan-tuan, dibacakan oleh Imam Bukhari ketika beliau disakiti oleh beberapa orang yang bertanya dalam kes qadhiyatul Quran, dalam isu Quran. Tuan-tuan tentu tahu ketika Imam Ahmad disakiti oleh golongan Mu'tazilah yang bertanya kepadanya, apakah kedudukan Quran, apakah ia kalamullah, apakah ia qadim ataupun merupakan makhluk. Maka Imam Ahmad menjawab, ia merupakan kalamullah, ia bukannya qadim, ia bukannya makhluk, ia kalamullah.
maka mereka telah menangkap Imam Ahmad, memenjarakannya, memukul Imam Ahmad. Maka ketika Imam Bukhari sampai di Bukhara, soalan yang sama ditanya kepadanya untuk menyakiti beliau. Imam Bukhari menjawab jawapan lain daripada Imam Ahmad. Beliau berkata, apa yang kau dengar keluar daripada mulut aku ini suara aku yang merupakan makhluk, tapi yang ada di sisi Allah, yang Allah sampai kepada Nabi-Nya, itu merupakan satu yang kadim. Jawapan berbeza daripada jawapan Imam Ahmad. Lalu mereka telah menyakiti Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari berdoa dengan doa tersebut, ya Allah, matikan aku andai mati itu lebih baik, hidupkan aku sekiranya hidup itu lebih baik, jadikanlah kehidupan ni sebab bertambah amal salehku, kematian pula merupakan keselamatan kepadaku daripada melakukan perkara-perkara maksiat kepadamu. Doa ni kita boleh bacakan seandainya ada di kalangan kita, ada di kalangan keluarga kita, orang dekat dengan kita yang sakit, berada di ward, di ICU, yang kita pun tak tahu apakah dia boleh hidup, meneruskan hidupnya dalam keadaan susah payah seperti itu, atau mungkin kehidupannya tak boleh ditanggung oleh orang kelilingnya. Maka berdoalah kita dengan doa tadi, tuan-tuan ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jana Yusuf dah masukkan doa daripada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti. Jadi dalam doa kitab ni ada, masih Ustaz Zawi Ghazali, ada Ustaz Zawi Ghazali yang masukkan Allahumma aslih li dini allazi wa ismatu amri, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'al hayata ziyaratan li fi kulli khair, wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kita terima kasih Haji Aini dah terima kurma ajwa. Baik, doa yang dimasukkan tadi bila kita baca, kalau baca untuk seorang lelaki, Allahumma aslih lahu, kalau perempuan, Allahumma aslih laha. Baik. Baik tuan, sebelum terlupa saya sampaikan pesan daripada penaja pagi ni. Zazan Travel biasa ingin maklum kepada tuan-tuan tentang kita ada memasarkan kurma ajwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat segar, cantik ni tuan-tuan. Baru sampai dari Madinah. Andai tuan-tuan ada keperluan dapatkan kurma ajwa untuk bulan-bulan pilihan ni, nampak ya, kurma ajwa Rasulullah yang Nabi SAW sabdakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa ni 7 biji seharian, dia tidak akan ditimpa sihir dan juga racun. Cantik tuan-tuan, amat menyelerakan, likat, cantik, segar, fresh. Baik, tak perlu letak dalam freezer pun, letak di tempat yang kering, tak panas. InsyaAllah kurma ajwa ni boleh bertahan. Untuk tuan-tuan punya kegunaan bulan Ramadan yang akan datang, yang mula pada bulan Rajab ini, kita mengadakan kempen Rajab sekarang tuan-tuan. Kempen Niki Kurma, membeli kurma ajwa dan juga makjol. Ada tuan-tuan ada keinginan mendapatkan daripada Zazan Travel, tuan-tuan akan dapat hadiah buku pemakanan Nabi SAW. Cantik bekasnya. Kurma ajwa dan kurma makjol. Baik tuan, kita teruskan. Baik, beliau digelar tadi sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Imam Bukhari mengumpulkan 245 hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW dalam karya agungnya Sahih Bukhari. Kemudian menghimpunkan 1322 buah hadis yang terbahagi kepada 643 buah bab dari pelbagai riwayat tentang adab dan akhlak mulia yang berasal dari Nabi SAW, para sahabat dan juga para ulama generasi tabi'in dan tabi'in dalam kitabnya ini. Dalam setiap bab terdapat 1, 2, 3 ataupun 5 buah hadis. Ini kitab yang saya galakkan tuan-tuan untuk baca, miliki, baca. Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Malaysia kita. Kitab ni berusia lebih daripada 1200 tahun. Apakah keperluan adab dalam kitab Adabul Mufrad untuk dipelajari? Dalam dunia kontemporari hari ini telah ramai di kalangan masyarakat yang ketandusan adab. Ni kata-kata senator yang bahagia, yang kita sayangi, yang berhormat, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, untuk kita faham mengapakah kita baca kitab Adabul Mufrad. Dalam dunia kontemporari hari ini telah ramai di kalangan masyarakat ketandusan adab dalam kehidupan. Lantas struktur masyarakat menjadi porak-poranda. Hati nurani manusia kehilangan simpati dan empati terhadap makhluk. Dalam erti kata, kemanusiaan kian terhakis. Akibatnya negara dalam keadaan
perbuatan individu yang tamak haluba, tindas-menindas, zalim menzalimi dan yang semakin berluasa. Itu saya kirimkan gambar dalam grup kita. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, masuklah Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kita ada kongsi pengalaman menarik, fakta-fakta, doa-doa dan nota kuliah pun ada. Alhamdulillah. Boleh join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Dekat WhatsApp group kita dah penuh nampaknya. Tentang orang utan yang menyelamatkan seorang fotografer yang jatuh dalam kawasan Lopak, setinggi bahunya tanah liat itu. Maka tanah jerlus itu, maka orang utan itu yang tolong. Subhanallah, Masya Allah. Binatang pula punya kemanusiaan daripada ini, sedangkan manusia membunuh sama manusia, membunuh binatang, menebas hutan dengan sewenang-wenangnya. Sedang kitab ini walaupun ditulis lebih 1200 tahun lalu dan Nabi yang menyampaikannya lebih 1400 tahun lalu, tak ada panduan bagaimana kita nak meraihkan, menghormati, menguruskan alam sejagat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik. Semua peringkat manusia daripada aras pemimpin hinggalah rakyat berebut harta benda, kedudukan dan pangkat seperti anjing yang merebut bangkai. Sesuai dengan sabda Nabi mengatakan dunia itu bangkai sebenarnya. Dunia jifa. Dunia itu merupakan bangkai sebenarnya. Prinsip siapa cepat dia dapat, yang menjadi pertaruhan tanpa mengira hukum halal dan haram. Dunia sudah hilang keamanan dan ketenteraman. Maka dalam mukadimah kitab Adabul Mufrad terkumpul adab-adab Islami yang mesti dimiliki oleh setiap Muslim. Yang baik bermula daripada buat baik kepada kedua ibu bapa, menyambung silaturahim, memberikan hak-hak tetangga, memelihara hak anak yatim, memaafkan, berlapang dada, berakhlak mulia, mengunjung, ziarah menziarahi, sifat malu, adab berdoa, memuliakan tamu, adab minta izin, amanah dan adab-adab lain yang mesti diperhatikan. Inilah di antara konten yang ada dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi hubungan dengan manusia, hablum minannas dengan hablum minallah. Jadi sorotan kitab Adabul Mufrad ni penting untuk tuan-tuan baca di bahagian awal ni, catatan berharga daripada yang berhormat yang kita sayangi Menteri Agama. Imam Bukhari memulakan pembahasan dalam kitab ini tentang perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Dalam Quran juga Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Kemudian diikuti syukur kepada ibu bapa. Jasa ibu bapa tidak akan mampu ditebus oleh anak. Dikisahkan bahawa Imam Ibnu Umar sedang melakukan tawaf bersama seorang pemuda dari Yaman mendukung ibunya. Pemuda itu berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apakah dengan cara ini saya dapat balas jasa ibu saya yang membesarkan saya?" Jawapan daripada Ibnu Umar, "Belum, bahkan tidak setanding pun dengan satu helaan nafas yang beliau lakukan ketika melahirkanmu, wahai orang muda." Walaupun dia mendukung ibunya ketika tawaf, tapi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tidak akan dapat membalas walaupun satu helaan nafas ibunya ketika melahirkannya. Allahu Akbar. Bakti kepada ibu bapa boleh memanjangkan usia, kerana Nabi bersabda, siapa yang bakti kepada ibu bapanya, nescaya beruntunglah dia dan Allah menambah usianya. Berbakti kepada ibu bapa yang merupakan salah satu kunci untuk masuk syurga. Ibu bapa yang kafir tetap berhak mendapat bukti dan layanan yang baik daripada anaknya yang muslim. Seorang anak yang muslim wajib mendoakan ibu bapanya yang musyrik supaya mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Abu Hurairah memiliki seorang ibu beragama Nasara, lalu beliau ingin ibunya memeluk Islam. Sehubungan itu beliau bertemu dengan Nabi SAW, minta doa Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi pun mendoakan untuk ibunya. Apabila Abu Hurairah pulang ke pangkuan ibunya, mendapati ibunya telah pun Muslim. Telegram sahabat Ustaz Zahazan, boleh cari, search dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, nanti akan bertemu, boleh join. Baik. Cara bakti kepada ibu bapa setelah mereka meninggal dunia, ini yang saya nyatakan semalam. Yang pertama, mendoakan untuk mereka. Yang kedua, beristighfar untuk mereka. Mendoakan untuk mereka beza daripada beristighfar untuk mereka, kerana beristighfar itu lebih khusus untuk memohon keampunan terhadap dosa-dosa dan kekurangan mereka. Mendoakan mereka satu perkara, mendoakan keampunan untuk mereka perkara yang kedua. Yang seterusnya, yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Umpamanya ayah ibu itu berharap agar dapat menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, menjaga anak yatim, maka kita meneruskan cita-cita ibu ayah yang telah wafat itu. Yang keempat, menjalin silaturahim dengan saudara terdekat mereka. Wasilaturahim ba'dahuma. Siapakah orang yang dekat dengan mereka? Adik-adik kita lah. Adik-adik ibu ayah kita, ipar dua mereka, sepupu, dua pupu, tiga pupu mereka, kaum keluarga mereka. Pendeknya, ini merupakan perkara yang keempat yang boleh kita lakukan untuk mendapat kasih sayang mereka selepas kematian mereka. Yang kelima,
memuliakan teman karib mereka. Andai ayah ibu kita punya adik-beradik, punya kawan-kawan, raikan mereka, utamakan adik-beradik dan yang memiliki pertautan darah daging dengan ayah ibu kita, dan selepas itu merupakan orang yang ayah ibu kita punya jalinan hubungan, kawan-kawan mereka dan sebagainya. Yang terakhir sekali, antara hak mereka yang boleh kita tunaikan selepas kewafatan mereka, dan ia sebahagian daripada budi baik untuk mereka walaupun mereka telah wafat, iaitulah kita kena bersedekah untuk mereka, sedekah niat untuk mereka. Daripada sekarang ajarlah anak kita hari Jumaat contohnya untuk bersedekah. Bila bersedekah ni, niatlah untuk dirimu dan untuk ayah ibumu. Ajar mereka. Bila kamu sedekah niat untuk ayah ibumu, dia tidak akan mengurangkan sedikit pun peruntukan pahala yang Allah beri padamu, kerana telah diberikan oleh ibu ayahmu. Kalau ayah ni punya RM10 bagi kat dua orang, dah jadi seorang RM5. Kalau ada RM100 bagi dua orang, jadi RM50. Tapi kalau kita beri kepada Allah, untuk Islam, maka pahalanya tidak berkurangan. Seperti Allah jelaskan, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Apabila kita bersedekah untuk Allah, untuk Islam, walaupun kita berikan satu, tapi dengan sedekah itu memiliki keikhlasan, maka nilainya boleh berlipat ganda hingga menjadi 700, tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan 700, ibu ayah tuan-tuan yang tuan-tuan niatkan itu pun mendapat 700 juga. Istimewanya apa yang Allah beri pada kita, ya, bukan macam manusia. Baik, seterusnya di awal ni Yang Berhormat Datuk Zulkifli Bakri menyatakan adab kepada anak. Ini satu mukadimah yang penting saya kira, tuan-tuan, ya. Walaupun kita dah masuk ke dalam perbincangan pada kuliah semalam, tapi saya saja reverse ke belakang sikit di bahagian mukadimah, kerana penting untuk tuan-tuan dapat gambaran tepat terhadap buku ini di awal-awal lagi. Seterusnya adab kepada anak. Imam Bukhari menyusun adab kepada anak-anak sebagai perkara berikut. Kedua terpenting selepas berbakti kepada ibu bapa, iaitu yang pertama, memenuhi segala keperluan fizikal anak-anak. Yang kedua, tempat perlindungan yang selamat untuk mereka. Yang ketiga, keperluan pengetahuan dan hidup beragama. Jangan jadi seperti segelintir manusia pada hari ini yang berkata, dah, ayah dah bagi pada engkau duit, ayah dah bagi pada engkau keperluan, yang lain tu engkau pandai-pandai lah cari nak. Kata-kata ni memang tak wajar, tuan-tuan. Kerana sebagaimana kita mengusahakan ilmu pengetahuan untuk mereka, maka kita kena mengusahakan agama untuk mereka. Belajar Qurannya, ada orang yang bawa guru, ustaz-ustazah mengajar kat rumah, alhamdulillah. Ya, ini satu usaha yang perlu kita lakukan. Kehidupan dunia ni, tuan-tuan, apa benda yang tuan-tuan banggakan? Pencapaian straight A dalam peperiksaan, memang itu menarik, cantik. Tapi kadang-kadang apa yang kita belajar tu tak semua kita amalkan, tuan-tuan. Kita belajar maths, ada sains, ada cosines, ada DY/dx. Entahlah, saya belajar lebih daripada 20 tahun lalu maths. Tapi saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pakai lagi tak agaknya DY/dx dalam kehidupan hari ini? Kita ada kalkulator, tuan-tuan. Paling banyak pun orang kata kita pakai campur tolak bahagi kali. Tapi bab agama ni, tuan-tuan, kalau tak diambil peduli, anak-anak kita sembahyang sepanjang hidupnya tidak sah. Contohnya, dia mandi junub pun tak betul, tuan-tuan. Pernah tuan-tuan ajar dia tak agak-agak? Pernah tuan-tuan tunjuk kepadanya tak? Ya, ibu pernah tak ajar kepada anak perempuannya menguruskan cara untuk menguruskan haid sebagai contohnya, kenalkan dengan istihadah macam mana? Pernah tak bincang bagaimana cara mandi, bagaimana duduk, bersihkan anggota pelipat macam mana? Pernah tak? Kadang-kadang kat sekolah ustaz-ustazahnya segan nak ajar, mungkin mereka tak beri penekanan, mungkin mereka terlepas, mungkin anak kita tak datang kelas. Maka ini penting, tuan-tuan, jangan diambil enteng, dipandang mudah, dipandang perkara ini kecil, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Baik, yang keempat, hak ibu bapa juga, keperluan kasih sayang seperti menciumnya dan mengusap ubun-ubunnya. Kerana ada hadis yang kita akan lihat nanti, Nabi bersabda, siapa memiliki 3 orang anak perempuan, memberi kepada mereka pendidikan yang terbaik, perlindungan, dan menyayangi mereka, maka wajib baginya syurga. Tiba-tiba tampil seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya punya 2 orang anak perempuan, apakah saya termasuk dalam hadis ini, dalam konteks ini? Nabi menjawab, ya. Artinya kalau siapa ada 2 orang anak perempuan ke atas, menjaganya dengan sebaik mungkin, memberi pendidikan kepadanya keagamaan, memberi kepadanya pengajaran. Ini kita bimbang, tuan-tuan, macam-macam perkara yang boleh merobek, mengoyakkan benteng akidah dan juga pertahanan diri seorang muslimah. Baru ni kita dihebahkan dengan kehidupan berpeleseran gadis tertentu di IPTA, yang kita nak sebut pun kita malu, tuan-tuan, yang sanggup berhubung dengan network apps yang ada pada hari ini untuk mencari
apa yang dipanggil sebagai bapa angkat. Bapa angkat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang sahabat saya berkecimpung dalam bidang kaunseling ni, tuan-tuan, kata pada hari ni kalau pergi ke sekolah, setengah-setengah sekolah jangan kita tak tahu tau, ada kalangan budaya yang berlaku di kalangan anak-anak perempuan ni, siapa yang paling banyak bersekedudukan, yang tidur bersama dengan orang lelaki, itulah yang paling hebat sekali. Baru tingkatan 3, 4, 5, tuan-tuan. Perspektif kehidupannya amat berbeza dengan kita 20 tahun, 30 tahun lalu. Itulah ada sebahagian daripada golongan ini yang tidak bertakwa langsung, yang mungkin kurang kasih sayang, tak ada pendidikan daripada ayah ibu, yang mengakibatkan dia berbangga bersama dengan teman lakinya, mungkin tidur dengannya, mungkin keluar dengannya, mungkin naik motor dengannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dulu 30 tahun lalu saya baca satu keratan akhbar di Jordan yang mengatakan bahawa anak-anak perempuan di Argentina sanggup membunuh diri apabila tidak ada orang nak duduk dengannya, nak melakukan hubungan lelaki perempuan dengannya. Budak usia 3, tingkatan macam kita, tingkatan 3, tingkatan 4. Ini tiba-tiba 10 tahun kemudian, selepas saya pulang ke Jordan, daripada Jordan, saya dapati benda itu dah mula berlaku di negara kita. Kita terlambat dalam ni, terlambat. Orang lain lebih ke depan dan buat maksiat, mereka tak ada agama, tak kisahlah itu. Tapi yang kita maksud kat sini, budaya kuning ini pun telah mula meresap masuk ke dalam masyarakat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang disebarkan dalam video tanpa ada sedikit pun perasaan malu. Manalah pergi ayah ibu golongan ni, tuan-tuan ni. Kita pada hari ni kadang-kadang kena ambil tahu tau, anak-anak kita punya Instagram, punya Facebook, apa yang disebarkan, apa yang disembangkan, kerana dia lebih telus kat situ daripada diri yang sebenar di depan kita. Jangan kita terkejut. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada seorang teman bercerita, ada seorang imam kepada satu tempat berkata, saya tak penting Facebook, Instagram, ni semua tak penting, Twitter semua saya tak perlu ambil tahu. Satu hari, tuan, seorang kawan menunjukkan kepadanya Facebook anaknya sendiri. Barulah dia tahu keperluan untuk ambil tahu anak-anak kita punya perkembangan di media sosial. Apa yang dia suka, kadang-kadang kat situ dia tulis, dia tak beritahu kita pun. Kawan-kawannya kita dapat kenal patternnya dengan melihat kepada perkara tersebut. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi balik pada cerita hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab Adabul Mufrad ni adalah hadis-hadis yang berkaitan bagaimana adab kita dengan anak. Jangan kita pandang benda itu enteng, tuan-tuan. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah tabaraka wa taala. Di sebuah IPT saya cerita pada tuan-tuan satu masalah berlaku, iaitu seorang budak perempuan. Ini cerita betul-betul berlaku, tuan-tuan. Seorang budak perempuan ditegur sapa oleh pemandu lori sampah. Lalu budak perempuan ini tak semena-mena, rajinlah keluar dengan pemandu lori sampah itu. Tak kisahlah orang tu kerja-kerja yang halal, bawa lori sampah tak ada masalah. Tapi tentulah tak pernah sabar. Kamu, usia kamu masih muda, di peringkat IPTA, kamu berkawan dengan pemandu lori sampah yang mungkin telah berkeluarga, mungkin masalah dalam keluarganya. Kalau tak, kenapa dia pergi dekati kamu? Bila budak perempuan ini di kaunseling, tuan-tuan, budak perempuan ini berkata, saya sering ditegur oleh pemandu lori sampah itu dengan berkata, "Dek, cantiknya baju. Dek, wah, cantik hari ni lah." Kerana saya tak pernah pun dipuji oleh ayah ibu saya, adik-adik saya ketika saya berpenampilan. Saya masuk ke universiti, saya pergi ke kuliah, tiap-tiap hari lori sampah tu lalu, ataupun beberapa kali bertemu dengan saya, nampak tersempak saya ketika memandu lori sampah itu, nampak saya ditegur. Maka saya rasa teruja sangat bila orang tegur dengan perkataan seperti itu. Ini cerita betul, tuan-tuan. Saya bukan ada kan cerita oleh mereka yang terlibat dalam hari awal pelajar bercerita satu pengajaran, pengalaman dalam satu sesi kaunseling. Akhirnya budak perempuan ni pun terikut dengan pemandu. Memanglah kita katakan tadi pemandu sampah ni kerjanya halal, tapi tak apa-apa kena. Memang tak kena pun. Kau keluar dengan dia, haram hukumnya berkhaluat. Kemudian kau punya masa depan nak belajar, nak kena completekan studies dahulu. Dan langkah baiknya kalau kau melihat orang dari aspek yang lain, kerana biasanya orang bekerja dalam bidang ni terdedah kepada banyak bahaya, penyakit, bergaul. Tak adalah, tuan-tuan. Kalau ada pilihan, kita mohonlah yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi inilah dia masalah yang berlaku bila kita tidak mengambil berat hadis-hadis yang menunjukkan kepada isu pendidikan anak-anak ini. Baik, seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, orang Arab Badui datang bertemu dengan Nabi, melihat
Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu mencium anak-anak kamu? Mereka menjawab, tidak, kami tidak mencium mereka. Lantas Nabi bersabda, apakah yang mampu aku lakukan andai Allah telah mencabut kasih sayang daripada dirimu? Juga kita akan jumpa hadis ini bercerita tentang Imam Nawawi mengatakan perbuatan mencium anak-anak adalah wajib. Cium anak-anak wajib rupanya tuan-tuan, bukan sunat, wajib. Ya, anak-anak yang masih kecil itu, bahkan Nabi mencium Fatimah radhiyallahu anha sampai dia telah bergelar isteri kepada Ali karramallahu wajhah, tuan-tuan. Ya, jadi kita mungkin segan nak cium anak-anak perempuan kita yang sudah pun dewasa, yang sudah berkahwin. Mungkin boleh cium je dahinya sebagai tanda ayah sayang kepada engkau. Nak, ayah doa untuk engkau, ayah ingat engkau sentiasa doa-doa ayah. Jadi begitu juga mencium tangannya sebagai bentuk kasih sayang dan kelemutan. Mengasihi keluarga terdekatlah sunnah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau kita jumpa kakak kita, kita cium kakak kita. Abang ipar kita pun tahu bahawa kita memang sayang pada kakak kita, macam sayang kepada anak kita. Kedudukannya begitulah kerana dah daging, tuan-tuan. Jadi ini antara adab-adab yang penting terhadap anak-anak. Tuan-tuan hanya akan jumpa ketersusunan bab ini dalam modul menjadi manusia yang sempurna pada akhlak dalam kitab Adabul Mufrad ini, karangan Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Begitu sophisticated pemikiran Imam Bukhari ini, tuan-tuan, hingga beliau mampu menyusun hadis-hadis yang begitu banyak. Beliau pilih yang paling mudah untuk kita faham, kerana hadis dalam Adabul Mufrad ni kita perlu baca untuk kita memahami perjalanan menjadi manusia berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada ratusan ribu hadis yang beliau hafal, beliau hanya kemukakan kepada kita 1000 lebih. Dan kalau kita beramal 1000 lebih ni dah mencukupi, kata para ulama, tuan. Jadi memiliki kitab Adabul Mufrad ni seolah-olah kita menjemput Rasulullah hadir ke rumah kita untuk menunjukkan the do's and the don'ts, tuan-tuan, dalam hidup. Baik. Seterusnya, adab dengan diri sendiri. Segalanya mula daripada hati, iaitu baik hatilah engkau, maka segala orang akan baik denganmu. Baik sangkalah engkau, nescaya semua orang akan baik sangka denganmu. Antara adab terhadap diri sendiri adalah, nombor 1, percaya kepada diri sendiri dan kemampuan untuk mencapai setiap keinginan. Kedua, jujur dan dipercayai dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan yang baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajipan terhadap diri sendiri, masyarakat, persekitaran, negara dan juga Allah. Yang keempat, menjalani gaya hidup yang sihat dengan mengamalkan tindakan yang baik dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu fizikal dan mental kita. Yang kelima, disiplin, tertib dan juga patuh kepada berbagai-bagai peraturan syariah dan juga duniawi. Yang ke-8, yang ke-7, reda dengan ketentuan Allah, ridha. Yang ke-8, bekerja keras bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan hidup. Yang ke-9, berjiwa berjuang, berfikir logik, kritis dan juga inovatif. Kritis ni makna kita kritik keliling kita dan kita bawa datang yang lebih baik daripadanya. Kita kreatif, berarti kita sentiasa ada jalan keluar dalam masalah-masalah yang kita lalui. Inovatif, kita bawa pembaharuan dalam hidup, bukanlah fikir one track saja, satu saja, tak ada pun nak fikir luar kotak. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagi yang terakhir, ingin tahu dan mencintai ilmu serta selalu upaya untuk belajar lebih mendalam, lebih meluas daripada apa yang dipelajari, dilihat dan dengar. Ada setengah orang kadang dia menghina kita, tuan-tuan. Dia kata, ya Allah, boleh balik baca hadis, balik baca hadis. Orang dah pergi ke bulan dah, dia tu. Nampak dia perli dihina kita. Balik hafal Quran, tak ada benda lain ke? Orang dah pergi ke bulan dah. Jawapan kepada orang yang hina kita seperti ini, tuan-tuan, yang boleh panggil sebagai menyindir ni, kata kepadanya bahawa memanglah orang dah pergi ke bulan, belajar ilmu bulan sampai ke bulan. Aku sedang baca kitab-kitab yang menceritakan Tuhan yang buat bulan itu. Dialah yang buat bulan itu, dialah yang menurunkan apa yang aku sedang baca sekarang. Orang itu pergi ke bulan, aku pergi kepada Tuhan bulan itu dengan apa yang aku baca ini, apa yang aku pelajari ini. Engkau ke mana? Engkau ke bulan? Tidak, Tuhan bulan pun kau tak kenal. Inilah dia jawapan kita kepada orang yang menghina orang belajar agama, tuan-tuan. Ada kalangan mereka yang memang suka untuk buat penghinaan kepada orang yang baca hadis, baca Quran. Kadang-kadang datang kepada kita dalam Facebook ni pun ada juga golongan seperti ni, yang dia tak faham ujung pangkal, dia mengatakan perkara-perkara sindiran kepada orang lain. Maka hendaklah kita berkata kepada mereka, orang seperti ni tak ada cara untuk merawatnya melainkan kasar dengan dia. Idza ra'aytum mutawadhi'in fatawadha'u lahu fatawadhu'ukum alaihi sadaqah.
wa idza ra'aitum mutakabbirin fatakabbaru alaihi fatakabburukum alaihi sadaqah. Kalau engkau melihat orang yang tawaduk, kau tawaduk kepadanya, lebih tawaduk daripada dia. Kalau engkau melihat orang takabur, kau hentam dia betul-betul, ya, bagi maksimum kepada dia. Kerana takabur dalam situasi itu kepadanya mengajar dia agar jangan sombong kepada orang. Ya, jadi tuan-tuan yang hati dikasih sekalian, kalau kamu lihat dalam surah Isra, dulu kita pernah tafsirkan surah Isra, Allah berfirman mafhumnya, jika kamu buat baik, berarti kamu buat baik. ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kamu baik, sebenarnya kamu baik untuk dirimu. Kamu buat kejahatan, sebenarnya kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Sebagai yang terakhir tuan-tuan ya, sebelum menamatkan kuliah kita pada pagi ini, kerana saya fikir mukadimah daripada catatan yang berhormat Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri ini sangat penting untuk kita faham bagi meneroka dalam kitab Adabul Mufrad ni. Yang ke seterusnya, adab sama manusia. Daripada keseluruhan 1322 hadis yang kita Adabul Mufrad ni, tuan-tuan akan dapati 1129 ataupun 85% atau 549 bab daripada 643 bab membahaskan adab sesama manusia. Ya. Jadi ada 80% daripada perhubungan dengan manusia adalah muamalat dengan manusia sebenarnya. Kalau kita lihat Quran begitu juga, 85% adalah adab kita, perhubungan kita dengan manusia. Berarti kalau kita punya hubungan yang sangat baik dengan Allah, tapi hubungan bermasalah dengan manusia, ia akan menyekat kita daripada masuk syurga, tuan-tuan. Itulah asasnya. Jadi inilah dia aspek kehidupan ditunjukkan Nabi SAW, iaitulah pentingnya menjalin hubungan yang baik sama manusia. Antara adab yang tuan-tuan akan lihat dalam buku Adabul Mufrad ini, iaitu yang pertama sekali, menjaga silaturahim dengan keluarga, kaum kerabat dan saudara mara. Kedua, buat baik kepada jiran tangga. Seterusnya, buat baik, berlaku adil kepada orang bawahan, saling memaafkan, saling berkongsi nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Dilarang menghina atau terlalu memuji seseorang, kerana keduanya menyebabkan kehancuran kepada orang yang dihina atau dipuji. Jangan terlalu menghina, jangan terlalu memuji. Kalau ada orang itu buat kebaikan, kita kata alhamdulillah, saya gembira melihat kebaikan yang dibuatnya. Jangan over sangatlah, tuan-tuan, kerana kita tahu hujung hidup seseorang itu bagaimana. Kita memang tak dibenarkan untuk memuji orang melampau. Cukup setakat mengatakan, demikianlah saya melihat kebaikan padanya, segala baik semuanya daripada Allah, kelemahan itu milik manusia. Kita telah belajar dalam surah An-Nisa yang lalu, surah An-Nisa yang kita sedang bincangkan. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh menyaksikan kuliah live saya setiap malam jam 9 tentang surah An-Nisa sekarang yang sudah menuju ke 3/4 terakhir dari surah ini, tuan-tuan ya. Kita ada bincangkan tentang ayat wala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kamu berlebihan, jangan puji orang lain berlebihan, puji sekadarnya belaka. Baik. Memuliakan orang lebih tua dan menyayangi orang lebih muda, menziarahi orang sakit, menghormati, memulia dan memberikan hak-hak tamu, patuh dengan peraturan sosial berkaitan masyarakat dan kepentingan umum, menghargai karya dan prestasi orang lain dengan tujuan untuk mendorong diri sendiri menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Kalau kita melihat orang berjaya, doalah seperti yang telah kita pelajari dalam kuliah tafsir yang lalu. Nabi mengajar kita ataupun para ulama menyebut kepada kita, seperti kita dapat lihat dalam kitab tafsir Zamakhsyari ada, tafsir Qurtubi ada, tafsir Ibn Jarir Tabari ada. Itulah Allahumma atini mithlahu, ya Allah, berilah kepada aku apa yang kau beri kepadanya. Engkau berkuasa beri kepadanya, engkau juga berkuasa beri kepada aku apa yang kau beri kepadanya. Kita melihat orang kaya, melihat orang berbakti pada ibu bapa, kita melihat orang dengan kekayaan itu boleh membuat perkara-perkara kebaikan, amal soleh yang banyak, maka kita pohon kepada Allah supaya dapat kekayaan itu juga, tak ada salahnya. Baik. Bersopan santun, halus budi bahasa dan baik kepada semua orang, bertindak adil dalam berfikir, mengutamakan hak dan kewajipan orang lain, menjaga silaturahim, berbicara perkataan yang baik, optimis dalam kehidupan, dermawan, tolong menolong dan menghormati, bertoleransi. Kita akan lihat dalam Islam ini panduan untuk kita buat derma mengikut pada kemampuan kita. Kita mampu bagi RM5, bagilah RM5, tapi bagilah berterusan, istiqamah. Hari ini mungkin di masjid, minggu depan mungkin kepada orang susah, minggu lagi satu mungkin bagi orang makan. Ada kepelbagaian dalam bersedekah. Baik tuan, saya berhenti kat sini kerana ada banyak lagi perkara yang akan disebut dalam mukadimah ni yang saya kira sangat menarik untuk kita memahami perjalanan apa metodologi Imam Bukhari dalam mengutarakan hadis-hadis dalam Adabul Mufrad. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni daripada Zazan Travel, ya. Mudah-mudahan dengan memiliki buku ni
cerahlah cara beribadah kita kepada Allah SWT dan berakhlak sama manusia. Kitab ini adalah pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, buat pertama kali ya. Belum pernah diterjemahkan, yang mengandungi lebih daripada 1500 hadis ni. Bagaimana akhlak kita dengan Allah, bagaimana akhlak kita dengan manusia. Kedua-duanya berjalan serentak, bukan satu berjalan dulu, yang satu lagi dikemudiankan. Jadi saya tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang memiliki ada peluang, milikilah kurma ajwa yang dipasarkan oleh Zahazan Travel. Dengan siap pembelian tuan-tuan sebanyak sekilo, tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku. Dan sekarang kami sedang mengadakan kempen satu mekjol, satu ajwa dalam bulan Rajab ini. Dapatkan tuan-tuan, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat puasa dengan baik, dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kurma mekjol pun disebut oleh Allah dalam ayat ke 25 surah Maryam, huzi ilaiki bijiz'in nakhla tusaqit alaiki rutaban janiyah. Dan bagi tuan-tuan yang melakukan akikah, memandangkan suasana kita pada hari ini tak mengizinkan perkumpulan yang ramai, tuan-tuan boleh lakukan di Syria ataupun di Yaman dan juga di Mekah bersama dengan Zahazan Travel. Setiap akikah yang tuan-tuan lakukan, kami akan adakan bukti, video, ada sijil, ada kurma sebagai penghargaan, ada buku, dapatkan daripada khidmat akikah yang kami lakukan di Zahazan Travel. Nanti tiba bulan Korban, kami akan melakukan korban seperti biasa. Alhamdulillah, dah masuk tahun yang keberapa ni tuan-tuan, kami melakukan ibadah korban untuk tuan-tuan. Baik, setakat saja dulu. Dan dari tuan-tuan memiliki peluang, ziarahlah Telaga Biru di www.telagabiru.com.my www.telagabiru.com.my. Ada berbagai-bagai buku untuk rujukan kita sekeluarga, untuk buku latihan anak-anak, buku sekolah mereka, buku latihan topikal, buku rujukan, semua subjek, bukan saja bahasa Arab ataupun pendidikan Islam, malahan English ada, Maths ada, Sains ada, Geografi, Sejarah, semua ada. Dapatkan buku-buku yang ditulis oleh guru-guru pakar ni di www.telagabiru.com.my. Belilah dengan orang Islam tuan-tuan. Cikgu-cikgu, tuan-tuan ada peluang untuk beli pada orang Islam, beli pada orang Islam. Tanda kasih, tanda sayang kita kepada mereka. Ya, orang Islam ni mereka menunaikan zakat, orang lain tidak menunaikan zakat. Orang lain mungkin dengan sebab wang itu akan menyebabkan mereka pergi lebih jauh. Sebahagian daripada mereka ni melakukan perkara-perkara yang mengeji orang Islam dan sebagainya. Kita ada peluang sokonglah orang Islam. Ya, itu satu tanggungjawab sebenarnya. Jadi setakat itu saja dulu. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan, saya tinggalkan tuan bawah penjagaan Allah. Atrukukum tahta ri'ayatillah wa hifzi wa siru ala barakatillah. Jangan lupa sebelum berhidah daripada majlis ilmu pagi ni, tunaikanlah sembahyang sunat syuruk masuk waktunya. Sembahyang sunat syuruk cuma 2 rakaat. Nanti lagi setengah jam kita sembahyang sunat duha. Syuruk merupakan permulaan duha. Siapa yang menunaikan sembahyang sunat syuruk, kata Nabi SAW, pahalanya ibarat menunaikan ibadah haji lengkap. Ataupun ada yang lain, ibarat menunaikan ibadah umrah lengkap, kata baginda SAW. Suasana ini tak mengizinkan kita pergi ke Mekah, maka jangan abaikan sembahyang sunat syuruk. Seperti sembahyang sunat yang lain juga. Sajakan sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mahathir, Cikgu Ruhayah Talib, terima kasih Izzat Azan Ali, terima kasih Datuk Dr. Mahathir, Farid Zuan, Bat Syam, terima kasih semua. Jumpa lagi
kuliah akan datang. Malam ni insya-Allah saya akan sampaikan kuliah tafsir di Facebook ini, saya live. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.